Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pada pagi subuh yang hening ini. Alhamdulillah, dalam kepayahan kita pada waktu pagi nak bangkit daripada ketiduran kita, alhamdulillah kita berjaya juga sampai ke rumah Allah, al-masjid baitul likulli taqiyyin. Rumah Allah ini, masjid ini adalah rumah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang disebut sebagai orang muttaqin. Insya-Allah tuan-tuan, kita tengok pada pagi ini daripada sambungan kitab kita, pelajaran kita daripada sedikit lagi tentang perkembangan ilmu akidah. Rasa-rasanya tidak sah jugalah kita menyentuh secara sepintas laluan juga oleh kitab ini, oleh tuan pengarang, pada perkembangan daripada ilmu aqaid. Baik, pada kesempatan yang lalu kita lihat perkembangan akidah ini bermula pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Masihi 622 Masihi lebih kurang. Dan kemudian zaman akidah di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, pada zaman khalifah yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan Ali, itu dinamakan Khulafa Ar-Rasyidin. Itu bermula selepas 632 Hijrah, lebih kurang 30 tahun situ pula, hingga 600 lebih, 661 Masihi lah. Dan begitu juga kita sentuh sikit baru ini tentang akidah di zaman kerajaan Umayyah, bermula pula 661 Masihi sehingga 750 Masihi. Lama tu, hampir-hampir dalam lebih kurang 90 tahun. Masihi lah. Yang mana khalifah pada akidah pada zaman kerajaan Umayyah. Dalam zaman tu ada seorang lagi khalifah yang terkenal, kita namakan khalifah kelima, iaitu Umar Abdul Aziz. Ini tuan-tuan dah. Maka akidah pada zaman ini semenjak berlakunya pada era Khulafa Ar-Rasyidin pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman bin Affan, maka mulai daripada pembunuhan pembunuhan khalifah yang ketiga, maka di situ dah berlaku perpecahan yang amat ketara jugalah di kalangan umat Islam. Pecah dah, lahirlah golongan-golongan yang masing-masing membawa, kita kata ideologi ataupun fahaman masing-masing. Timbullah dipanggil Syiah pada masa tu, timbullah namanya Khawarij pada masa tu. Itu kita akan jumpa depan lagi. Kita akan jumpa dengan nama-nama tu. Timbul lagi macam-macam fahaman. Puak-puak lah kalau kita kira kat dah. Bahasa kita dah naik jadi puak. Itu utamanya golongan Syiah. Dalam dan walaupun pada asalnya pada masa itu perpecahan golongan mereka ini adalah mengenai politik.
politik semata-mata dulu dan mengenai jawatan. Berlakunya perebutan jawatan. Masya Allah tuan-tuan. Hari ni pun masalah jawatan pun tak selesai-selesai. Sampai hari ni pun politik tak selesai-selesai kadang-kadang. Lama dah berapa atau tahun juga kita pun mengenai politik negara kita pun. Politik negara lain Mesir mana pun, Arab Saudi dah, Mesir lah utamanya. Politik luar negara Islam bukan Islam pun politik hari ni. Sebab politik itu dia menghasilkan kuasa. Kuasa itulah namanya jawatan. Hari ni pun dalam negara kita pun semua orang nak jawatan. Semua orang nak jawatan. Cuma kita lah sebagai rakyat ni berdoa lah. Mudah-mudahan kita dapat pimpinan yang terbaik daripada kerajaan. Itu harapan kita rakyat. Dan perebutan jawatan khalifah dan tetapi akhirnya bila dah berpecah kepada jawatan dan juga tonggak kerajaan khalifah, maka akhirnya dia merebut kepada perkara-perkara perselisihan hukum-hukum, perselisihan akidah. Dia menjala kepada perkara akidah pula. Jadi berjalan merebut habis. Ni bahaya yang tuan-tuan. Kita takut ni. Dia berjalan. Hari ni pun perpecahan kita di kalangan umat Islam, dunia pun masih lagi berlaku. Di dunia Islam hari ni. Di sebelah Timur Tengah bergolak lagi antaranya Syiah Sunni. Syiah daripada dulu lagi sampai hari ni Syiah besar, berkembang besar dia. Dan kita tengok daripada pecahan-pecahan Syiah ni pun banyak. Terutama lebih kurang kalau Khawarij ada 20 firqah pula. Namanya Khawarij saja 20 pula cabang. Syiah tu pula ada lebih berpuluh-puluh juga. Syiah tu sendiri pula 20 lebih Syiah. Bahkan kalau kita tengok dalam saya baca dalam karangan Mufti Negeri Terengganu Datuk Dr. Zulkifli Modak, dia kata lebih kurang 60 juga. Bukan kata 20, 60. Kecil. Namanya Syiah. Kita nama kena Syiah. Pecahan cawangan dia tu pula banyak pula cabang. Bukan nama Syiah tu. Masya Allah tuan-tuan. Kita nak kenal ke mana? Macam mana kita nak kenal? Suka kita nak kenal, payah. Ini jadi bahaya ni. Cuma yang bagaimana kita nak pegang dengan satu aliran yang tepat. Satu aliran pegangan yang dinamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhir-akhir ni dalam beberapa tahun ni pula timbul tiga serangkai. Yang disebut oleh bahkan lahirnya buku-buku karangan akidah tiga serangkai. Jadi patulah ada akidah ni orang kata tiga serangkai ni pula mengelirukan pula. Akidah uluhiyah rububiyah, kemudian namanya as-sifat wal asma, al-asma was sifat. Itu kita jumpa juga tuan-tuan. Bagaimana boleh baca kau tak boleh baca karangan tu, boleh belajar kau tak belajar dengan tiga serangkai pula. Main tiga cabang, tiga serangkai. Dah hak mana akidah Ahlussunnah. Kadang-kadang kita jadi ni meta dah. Tak usah pening lah. Hak kita duduk lah ni tu comel dah. Hak kita berada sekarang ni comel dah. Cuma bila kita belajar, kita dapat pengetahuan ni, gitu. Cerah nampak dah. Supaya kita nak pergi satu tempat tuan-tuan, kalau tak ada ilmu ni lagi mana? Kita nak pergi ke Perak benarnya. Tapi tak ada pengetahuan sikit abuk tentang jalan nak pergi ke Perak. Nak pergi ke mana? Maka kita pergi tu pakai redah lah. Pakai redah nak pergi ke mana? Contohlah kita kata GPS pun tak ada lah, tak ada peta, tak ada internet ada apa. Pakai redah. Tapi kalau orang ada pengetahuan, dia nak pergi satu tempat tu, sudah ada pengetahuan dia. Dia ada knowledge dia ada dah ilmu dia. Maka dia pergi tu dengan ada panduan, ada arah. Ada dia ilmu tu sebab dia menyuluh. Dia menyuluh ke depan. Cerah boleh pergi. Dan ilmu tu bila ada di dada, dia menyuluh, Allah Ta'ala yang beri, yang buka jalan ke dia.
Itu namanya perkara hidayah, perkaranya Allah Ta'ala beri laluan. Nah, kita hari ni pun dah kita ada ilmu, lepas tu kita mari ke jalan comel sama, pergi turut jalan comel, jalan akidah, jalan ibadat. Kalau tak ada ilmu tu habis je gelap, tak ada. Tak nampak benda satu depan. Kabur habis. Bukan gelap gugur. Tu yang paling kita takut. Paling takut. Bahkan kalau orang tu dah terjatuh, terjerumus dalam satu akidah yang sesat, lagi payah dia nak balik. Sebab dia telah sebati dah masuk. Dia terjerumus masuk dah dalam kelompok akidahnya sesat. Macam golongan ayah peng dulu lah. Ayah peng dulu. Payah nak keluar ni tuan-tuan. Bukan senang nak keluar. Sehingga kan dikatakan dia diberi minum tu lah, diberi minum air rebusan hati anjing hitam lah. Katanya gitu lah. Tu tak tahu, Allah Alam. Tak mustahil lah tu tuan-tuan lah. Diberi siapa lagi ni, maknanya dia nak mengikat pengikut dia tu tuan-tuan. Adalah kaedah dia, ajaran-ajaran salah dalam negara kita ni, dia ada teknik-teknik dia sehingga kan pengikut yang masuk dalam golongan tadi, dalam firqah dia ni tak sini keluar. Dia siapa dia rasa sedap, sehingga kan dia ni mengangkat ketua dia ni begitu hebat, begitu tinggi, sama dengan zaman dulu. Ni zaman-zaman mereka ni, akidah pada zaman Umayyah ni, timbulnya puak-puak firqah ni lah, begitulah dia mengangkat ketua-ketua mereka sehingga sanggup berlaku peperangan dan pembunuhan. Ini berlaku. Sebab apa? Sebab dia mengangkat ketua lah. Tak sia orang lain. Dan dia akhir sekali juga membawa kepada pegangan salah. Bila dah perkembangan ni dah merebak sampai kepada perkara akidah, maka membawa kepada pegangan salah, pegangan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar, maka lahirlah, bila dah begitu, lahirlah tokoh-tokoh yang hebat, lahirlah tokoh-tokoh yang berusaha, tokoh-tokoh yang berjuang untuk menegakkan akidah Islam yang sebenar. Bukan tak ada tuan-tuan, tak? Lahirlah tokoh-tokoh, tak? Ni nak tengok perkembangan dia sikit. Mana antara tokoh-tokoh yang kita tengok, dia akan sebut ada sikit lagi depan, antaranya Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu nama yang kita akan dengar kalau dalam ilmu usuluddin. Abu Hasan Al-Asy'ari, ada biodata dia sikit-sikit. Ada Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ni ulama yang terbilang pelopor, kita panggil. Dia panggil pelopor ilmu akidah. Adakah mereka ni yang ulama ni digelar sebagai pelopor? Dia yang mencanangkan, yang berusaha, berjuang bersungguh-sungguh untuk nak memertabatkan ilmu akidah. Abu Hasan Al-Asy'ari maka digelar sebagai aliran Asy'ariyah. Kita dengar aliran Asy'ariyah itulah Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi dia panggil aliran Maturidiyah. Beza je ni sebuah. Tu kita akan jumpa dia. Mereka ni lah yang berjuang, mempelopor, dia panggil ajaran-ajaran Islam secara tepat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil pada Nabi lah, ambil pada Rasulullah, ambil pada para sahabat. Lepas itulah lahirnya akhir sekali turun sampai kita pun kenal sifat 20. Gitulah. Sampai kita pun belajar sifat 20 dulu. Tak timbul lagi uluhiyah, tak bunyi lagi rububiyah. Kita ngaji dengan tok guru lama dulu. Tok ayah kita, tok imam masjid surah, tak bunyi rububiyah uluhiyah. Hari ni timbul lah. Ni dah ulama dia berubah kan. Ulama mufti. Bukan satu kitab lagi saya baca juga, namanya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tebal jugalah. Bukan pernah habis dah di sebuah masjid, habis dah. Kitab tu memang namanya 3 serangkai. Siapa pengarang? Bekas mufti negeri Sabah, Datuk Haji Ibrahim, arwah Allah ya rahmat, Datuk Haji Ibrahim, mufti negeri Sabah tuan-tuan. Dia karang kitab tu. Bahasanya amat mudah, tapi namanya 3 serangkai lah. Sebab dia menyentuh uluhiyah, awal rububiyah, kemudian al-asma, kemudian wasifat.
nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi adakah tuan-tuan kitab gitu tak boleh nak baca, salah. Itu kita nak kenal. Kita sifat 20, sifat 20. Lumak dah sebahagian tutup guru kita mengajarkan pun. Tiba-tiba mari pula ajaran. Bukan ajaran mana dia tak menyeleweng sebenarnya tuan-tuan. Tapi hati-hati. Batulah kalau panel penemu duga pun, kalau kita muduga dak nak mendapatkan tauliah pun, bidang akidah lah mufti paling banyak je soal tuan-tuan dah. Batulah kita sendiri pun kalau proses temu duga berdebar perlu pak betih. Betul tuan. Mufti depan kita, masya-Allah. Peluh tuan-tuan. Pak betih suruh peluh. Melengah habis dah. Buat mana? Cubalah kalau nak ngadap mufti dah. Sebab apa mufti kita dia berhati-hati. Seorang mufti menjaga agama sesebuah negeri ni tuan-tuan dah. Amat-amat berhati nak mengeluarkan satu tauliah ni tuan-tuan. Batu akhir-akhir ni tauliah ni pendek dah. Tak sepa dulu. Dulu lama tauliah beri. Siapa satu masa dulu tak ada tempoh-tempoh pun. Dia beri kebenaran mengajar ceramah apa gini, tak ada dia beri tempoh, tak ada wali, tak ada expire. Satu masa dulu, maka dipindah lah, dipindah kuasa sultan apa dah. Hari ni tauliah tu diberi paling tinggi kat 2 tahun, 5 ada. Dulu je beri 5 dalam beberapa tahun. Apa pun ni je beri 5. Nak habis ni nak expire pula lah. Nak expire pula lah. Pas sambung. Setengah tu bila sambung balik 2 tahun je bagi. You klik kita depan gini kak. Ni tanya akidah Ahlussunnah. Baca Fatihah baca apa tu saya kira lah tuan-tuan. Kitab depan kali dia balik dia suruh bacalah. Terutama sekali akidah lah. Balik mana, buku mana, bab mana tu. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebab dia amat-amat takut supaya bila dah orang ni dah diberi tauliah masuk ke masyarakat dia bimbang takut dengan mengajar kok lain, maka senang ditarik balik. Bila beri tempoh tu pendek, nampak dah ada laporan daripada Jabatan Agama pihak berkuasa Jabatan Agama Islam Negeri, tarik lalu. Kerak lalu, senang nak kerak. Tapi kalau dah diberi panjang, dia cabar. Pernah berlaku ni tuan-tuan dalam negeri Terengganu. Seorang penceramah ustaz ditarik tauliah dia, ditahan daripada mengajar, dia cabar sampai ke mahkamah. Dia cabar kerana tauliah dia masih lagi tak tamat, masih lagi valid, boleh berjalan. Apa? Dia sekat halang dia pada ceramah mengajar. Cabar mahkamah tuan-tuan, cabar Jabatan Agama. Cara mahkamah. Siapa situ? Tiba main. Orang hop kandok berkali nampak pitih pula. Cabar-cabar benar boleh pitih pula. Masya-Allah tuan-tuan. Baik, maka itulah. Dan daripada itulah bila dah menolak ulama-ulama ni, tokoh-tokoh ni lahir dia nak menolak kepercayaan yang salah, menegakkan kepercayaan akidah yang sebenar, dan maka timbullah pembicaraan akidah dalam aqaidil Islam ini secara khusus. Maka di situ lahirlah pembicaraan akidah daripada aqaidil Islam secara khusus. Maka sebab itulah kita belajar sifat 20 tu lah. Bermula sinilah. Oleh kerana itulah daripada zaman akhir sekali pada zaman Abbasiyah 750 Masihi lebih tu, pemerintahan pada zaman Abbasiyah bertambah lagi luas. Meliputi wilayah yang dikuasai oleh Islam Parsi Rom. Parsi Rom pada masa tu pun tengok ramai lagi pula daripada orang-orang bukan Arab. Dulu kelompok yang masuk Islam, kelompok yang pilih Islam Arab dulu ramai. Lepas tu pergi merebak kepada Ajam, bukan Islam, bukan Arab. Orang Ajam tu bukan Arab. Belum tu Arab sebar ada. Sebagaimana Nabi hijrah Mekah ke Madinah, mulailah pemerintahan baginda di Madinah tu Islam tersebar begitu pantas, sehingga ke Parsi Rom. Pada masa tu, dan bila mana gitu
maka umat Islam terpaksa menghadapi berbagai-bagai ancaman ajaran salah mulai situ. Banyak dah berbagai-bagai daripada ancaman yang datang daripada penganut Majusi, datang daripada Brahman. Brahman ni orang gini, ada kasta-kasta pula. Dia mari ancaman-ancaman hak ni, hak yang dah mengamalkan akidah ketuhanan daripada datuk nenek moyang mereka ni masih lagi subur pada masa tu. Subur lagi lah masa tu tuan-tuan. Majusi, Nasrani tu, penyembahan pada matahari, masih lagi berlaku pada zaman tu. Dengan tu lahir tokoh-tokoh tadi. Dia yang menentang, tokoh ni lah yang menentang tuan-tuan. Menentang ni ajaran-ajaran karuk maruk ni dalam masyarakat, sehingga kan bidang ilmu aqaid ni tegak tuan-tuan. Alhamdulillah kita hari ni sampai pagi ni. Kalau tidak kerana ulama ni tuan-tuan menegak ni, kita ni Allah tahu siapa kita lagu mana. Nak boleh siapa ke Nusantara ni, ulama kita pula di sebelah Nusantara ni tuan-tuan. Lahir ulama daripada Indonesia, daripada Patani, daripada negara kita sendiri, Malaysia. Pergi pada pelusuk-pelusuk pula, Kedah, Kelantan, Terengganu, mana nak. Pada masa tu tuan-tuan kalau panggil ulama Nusantara. Ramai daripada ulama Nusantara kita ni, terutama sekali sebelah Patani tu. Kita tak kurang juga negeri Terengganu, Kelantan, kita Kedah mana ramai ulama yang belajar siapa ke pergi Mekah, siapa ke Madinah. Bukan menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram, tuan-tuan dah. Tu perkembangan dia tinggi dah. Perkembangannya hebat. Kita ni duduk mengikuti je lah. Kita ni akhir dah. Sebab itulah kita tengok tuan-tuan kita para alim ulama ni beratus-ratus tahun dulu tuan-tuan. Macam Syekh Daud Al-Fatani terkenal dah Syekh Daud ni. Sebelah Patani ni dah karang kitab, baca kitab kita tuan-tuan. Hari ni kadang-kadang pelajar-pelajar kita tak boleh nak baca kitab Syekh Daud. Kitab-kitab Arab, kitab-kitab lama lah. Terutama kitab lama tak boleh dah. Sebab dia belajar pergi sebelah sana pun dia belajar kitab-kitab hak lain dah. Kitab sebelah Arab. Pelajar kita di Mesir, di Jordan mana, dia belajar kitab Arab sana tuan-tuan. Kitab ulama sana pun amat banyak. Sehingga kan kadang seperti seolah-olah dia merupakan kitab karangan Jawi sebelum halik Nusantara gitu. Maka berlakulah akhirnya sekalinya orang ni mari tenaga, minta maaf dah sebut dah. Kadang-kadang hari ni orang persoalkan perkara-perkara yang sudah diamalkan dalam negara kita. Berani petikai dah tuan-tuan. Yang telah dibuat disebut dalam kitab Mustika Hadis, yang telah disahkan oleh pihak JAKIM lama dulu. Kitab Mustika Hadis ni ditasahih dah. Boleh diguna pakai di dalam negara kita. Mustika Hadis tu yang 3 jilid tu dibuat pengajaran berpuluh tahun dah di dalam negara kita. Pun ada masih lagi orang mempertikaikan sebahagian daripada kandungan-kandungan. Kita siapanya tuan-tuan nak petikai daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis, bukan pakar hadis. Tapi yang berlaku tu kadang-kadang daripada golongan yang mengaku golongan tu dia ni berada dia yang lahir daripada darul hadis. Kadang-kadang tu nauzubillah. Dia cabar balik, dia petikai balik balik. Baru ni timbul masalah bid'ah dah. Ada ulama kita juga ni. Kira orang soho juga dah. Minta maaf lah sebut. Itu pun satu gege. Mufti keluar surat suruh dia tarik balik. Suruh dia mohon maaf. Tapi hari ni dia tak mohon maaf. Penceramah kita seorang tu. Biarlah tuan-tuan kita. Tak apa kalau tak sebut nama tuan-tuan mau tahu dah. Sebab apa dia nak mempertahankan pendapat dia ni. Mana ada bid'ah hasanah dia kata. Dengan hujah-hujah dia beri gini-gini dah. Para ilmuwan kita dalam negeri Terengganu sendiri pun marah juga, kutuk juga, lawan balik dah dalam YouTube dalam kita. Sampai hari ni YouTube dia tak padam. Dia tak padam, dia tak delete dah tuan-tuan dah. Berjalan pula pergi ke negeri lain. Masalahnya mufti sudah keluarkan kenyataan Maidan keluar. Supaya dia menarik balik, memohon maaf secara terbuka. Sampai hari ni tak lagi. Ini yang kita bimbang takut jadi mencelarukan masyarakat kita. Dah mana suh betul pula ustaz Itu masalah.
dah arahan mufti tu patuhlah dulu. Ya. Patuhlah dulu. Mohon maaf dulu apa gini, maknanya boleh berada semeja dengan mufti, dengan orang lain lepas pada tu pun tak apa. Nah, kemungkinan tauliah dia akan diberikan balik, dibenarkan meneruskan pengajaran ceramah dan sebagainya dah. Sekiranya dia memperbetulkan balik, berjumpa dengan mufti ke apa balik, tak ada masalah sebenarnya. Negeri kita Terengganu lebih lembut lagi dah. Tak kata kerak terus 100% tuan-tuan. Manusia mungkin ada salah silap, tapi kerana beliau cuba mempertahankan sangat-sangat tentang perkara bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Mana ada bid'ah hasanah? Sebut kata bid'ah agak semuanya dalalah. Tuan-tuan ada. Kita beratur berpuluh tahun dulu dah. Ulama-ulama kita bid'ah hasanah. Ada dalam Islam kita, dalam kehidupan kita. Itulah adanya sambutan maulud kita buat. Gitulah. Itulah sebenarnya kena faham tu ya tuan-tuan. Tak payah nak faham tu. Ini awak pelik, awak jadi pelik, jadi payah. Cuba mudah sikit. Islam tu mudah. Ad-din yusrun, mudah, senang. Tapi jangan dimudahkan. Walaupun Islam itu mudah, tapi jangan mudahkan. Jangan dibuat mudah-mudah. Mudah nak tak apalah, tak semayang, tak bangun. Mudah lagu tu tak jadi. Tak apalah, maya lewat-lewat pun. Bukan lagu tu maksudnya Islam itu mudah. Islam kan mudah, ustaz kata, tak apalah, maya asal pukul 6:30 pun. Asal tak habis lagi. Hari-hari duk main amal lagu tu. Tak jadi. Tak jadi. Perkembangan ni lah tuan-tuan, dia membawa kepada aqaid pada zaman tu pesat. Pesak kata kitab-kitab dikarang oleh para alim ulama bertambah berteruh maju dalam bidang akidah khususnya, dan juga berbagai-bagai bidang lain, fiqhnya, hadisnya, dan juga dalam berbagai-bagai bahasa. Tengok tuan-tuan, ilmu Islam dunia ni dalam berbagai-bagai bahasa. Maka kita ni boleh menguasai bahasa Jawi lah. Tak salah, tak pelik pun. Cuma bahasa Arab tu hak utama. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kalau kita kata tak boleh nak bahasa Arab pun, tak sudah pelik lah. Siapa kau mikir pecah kepala ke mana lah. Kitab Jawi kita ada. Kitab Jawi itu pun kebanyakannya ulama dulu Nusantara, dia terjemah daripada bahasa Arab. Daripada kitab Arab pula dah terjemah. Betul lah kita, ulama-ulama kita pun dia masih juga merujuk masa tu karangan mereka ulama-ulama luar, macam Syekh Habib Alawi itu tuan-tuan. Besar ulama besar tu dah. Syekh Daud Petani pun dia rujuk kitab dia, karangan dia pun dia rujuk pada Syekh sebelah negara Arab pun. Dia belajar kitab tu juga tuan-tuan dah. Dia rujuk, ambil rujukan, dia kaji, dia belajar, dia baca, dia khatam. Dia karang kitab lain pula, kadang dia alih bahasa lagi pula. Besi dia bahasanya pula, kaedahnya lain pula, mengikut kesesuaian kita. Ulama susun ni mengikut kesesuaian kita, masyarakat dalam negara kita, sesebuah negara. Tapi tidak larilah daripada aliran akidah tu, tak lari. Sesuai dah. Gitu. Dan kerana itulah pada kalau kita tengok gini, kadang perkembangan ni bahasa tujuh cemuh juga dah. Nak habis ada dah. Maka dia gigi bang. Akhir sekali dia kata dalam pelbagai bidang bahasa dan ilmu ni, sehinggalah ilmu ini diwajibkan. Telah pun diwajibkan di waktu permulaan Islam lagi. Kena pelajar. Sebab tu dia kata, kalau jahil dalam ilmu ilmu akidah ni, kafir. Kaedah dia. Orang jahil dalam ilmu kaedah, dalam ilmu Islam ni, jatuh kafir. Jahil siapa dia tak boleh nak kenal Tuhan. Tapi jahil dalam ilmu fiqh, maksiat. Dia nama maksiat. Jahil dalam bab semaya, jahil dalam bab puasa, dipanggil maksiat. Berdosa? Berdosa ya. Maknanya jah tu maksudnya berdosa lah. Jah tu maknanya kita yang sebut jah. Berdosa, maksiat. Maknanya orang tak mengaji bab sembahyang, tak belajar bab puasa, tak biar je mahir, maka dia melakukan dosa. Bukan kata saja-saja. Berdosa. Sebab apa? Sebab dia buat salah. Sembahyang salah, puasa salah, tak zakat payah.
haji pun salah. Jangan tebing tuan-tuan, berdosa. Sehingga kalau dosa maksiat tu siapa aku pekat, besarlah. Boleh membatalkan ibadat. Apa tak jadi maksiat? Jangan tebing tuan-tuan dah. Macam contoh, hari tu dah hamba sebut dah kan, masa nak pergi melontar 3 jam roh tuan-tuan dah. Masa haji dah, tahun berapa dah, hamba gini ingat. Pergi tu, dah. Kono-kono lah contoh hamba ulang balik lah. Kita ni lepas subuh, masa cerah lepas subuh gini kat tau. Baru masuk barisan, pegang daerah duduk depan, pegang spanduk maktab 74 maktab hamba. Dah lagi melontar dah. Haji dah. Mana yang tuan-tuan yang dah haji lama dah ni dah. Gitulah dah. Tiba-tiba dah masa tu dah balik dah serombongan sahabat kita tahu pada maktab berapa. Dia kata, sudah. Hamba kita siap laku dah. Melontar. Dia melontar pukul berapa? Melontar ni tuan-tuan lepas waktu subuh. Nah, YouTube belum subuh lagi melontar. Tak tahu lagi pekong batu mana. Nah, sedang kat tempat melontar, tempat jamrah, askar tak boleh masuk. Kalau selagi sebelum tak siapa, lepas waktu subuh. Kita pergi awal pun duduk atas tu. Duduk atas getok, duduk atas jalan, duduk situ kat atas bukit tu. Dia nak masuk. Tapi dia balik apa rumah dah. Apa rumah dah. Ini ada orang kepala seorang dua kan, mari mu turut aku rasa dah. Aku mari dah mula tahun 2000. Gitu banyak kan orang tabung haji cerita. Marah orang tabung haji. Nah, tuan-tuan betul. Inilah kita ni jangan pandai-pandai seorang. Nah, tabung haji kata ikutlah arahan pegawai tabung haji. Nah, jangan pandai-pandai. Ada dalam marah-marah duk buah-buah mula-mula makan Maggi. Dalam kemah tu kan. Mari aku gidah mula. Aku mari dah. Nah. Tu kita pergi awal. Kadang orang ramai, panas lagi pula kita pergi awal. Belum subuh je pergi dah. Awal lagi pukul 4, tak tidur lagi melontar. Nak melontar mana lagi masa tu? Jamrah tak buka lagi, waktu tak masuk lagi, itu maksudnya jahilnya. Tak, waktu melontar ni lepas subuh. Bukan pukul 3 pagi dah. 3 pagi tahajud lah, tahajud dulu. Nah, tahajud atas nu tak apa, ambil sembahyang siap-siap tahajud atas bukit tu. Apa aja dah ni. Pun askar hamba kadang-kadang dah. Mai subuh boleh lah. Tu. Kaedah dia kalau kita pergi awal, mai subuh datang tu. Dekat-dekat anak siapa. Mai subuh. Ada buat ramah mai subuh tu pun. Berambak dengan askar kan. Rambak. Buat situ maya sini. Dia bedal lah maya tu. Maya 2 rakaat tu. Nah. Lepas tu kita berjalan. Orang askar buka. Tempat jamrah tu. Nak melontar. Nah. Masya Allah tuan-tuan. Ni dia panggil maksiat. Maksiat ni lah jahil dalam ilmu fiqh ni. Jadi jatuh maksiat bukan batal, tak sah pula amalan, nauzubillah. Dah bila melontar tidak sah, haji tak sah, kerja tawaf pun kadang-kadang tidak sah, lagu mana nak buat? Tak tahu pula kena bayar dam atau tak bayar dam. Dam pun pula kadang tak bayar, balik sampai rumah pula ihram buka dah. Jangan tebing tuan-tuan. Duduk Mekah pula kalau pergi siapa ko apa lagi berjalan siapa tubik daripada sepadan tu pula dengan dia tangga ihram pula pergi tanah halal. Tuan-tuan payah balik siapa rumah dalam negara ni nak dia nak qada lagu mana nak betul lagu mana pula pergi jawab tabung haji dah bicara dengan bawa tabung haji lagu mana buat salah gini jangan duk tangguh situ. Ambo gini kemungkinan salah tak puas hati gini-gini. Tabung haji beri panduan. Ijtihad ada pula kan dia kena pergi mula. Wujud. Kalau ada peluang lagu tu takut tengok lagi. Tuan-tuan nauzubillah takut. Tu apa dia takut. Kau ibadat rumah ni takut dah juga. Tak sembahyang jadi maksiat. Jadi jahil akidah ni kafir. Sehingga tak kenal Tuhan, tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Rasul, tak beriman pada rukun-rukun yang wajib kita beriman dengan dia. Maka kaedahnya kafir. Nauzubillah. Itu dua beza dia. Berbeza jauh tu. Jahil dalam ilmu bidang ibadat berdosa. Maka oleh kerana itulah belajar ini adalah fardu ain. Itulah namanya fardu ain. Bila dah bertentangan dengan fardu ain, tak belajar untuk kita nak berjalan melakukan pekerjaan ibadah, maka sebab itulah jadi wajib. Fardu ain itu wajib. Lepas tu tinggal ke fardu ain berdosa. Itulah kaedahnya, betul lah tu. Sembahyang itu fardu ain. Tak tahu sembahyang lagu mana. Allah.
Sembahyang ni tuan-tuan kalau kita perhati tengok, minta maaf lah. Kita mari masjid bukan nak perhati sembahyang orang. Nah. Bukan nak perhati sembahyang orang. Tapi kalau kita mengajar bab sembahyang, kalau hamba mengajar bab sembahyang, hamba bangun, tubik luar. Kena buat praktikal pula kadang-kadang tak. Satu-satu rukun tu, satu-satu bab tu kita kena buat praktikal. Terutama sekali kalau dalam bab solat, tamak-ninah. Tak, tumak-ninah. Tak tuan jadi kita tak. Tumak-ninah dia panggil, kita panggil tamak-ninah. Bahasa dia tumak-ninah. Nah. Jadi tumak-ninah ni dia tuan-tuan tak. Dia ada mana? Pada rokok kita ada tumak-ninah. Tak. Pada i'tidal ada tumak-ninah, pada sujud dan juga pada duduk antara dua sujud. Pak tepat dalam sembahyang. Nah. Pak tepat ni tuan-tuan, tumak-ninah ni kadang-kadang tak. Kita tengok masya-Allah. Nah. Ada seorang bila masjid dah, bukan bila kita lah tak. Allah, kalau dia sembahyang sunat tuan-tuan. Sebab apa kita bila sunat kita buat lebih kurang? Acah tak acah dia panggil, acuh tak acuh. Nah. Lebih kurang. Terutama maya sunat asar, maya sunat zuhur, hak tengah panas, tengah gini kan letih kan. Semaya juga Allah naik sikit ya. Tidak rokok sami Allahu hamidah tu dia mai gitu, pas bawah. No, belakang tak betul lagi. Nyata sah lah orang semaya tak ada tumak-ninah tak sah. Sebab tumak-ninah tu dia sebagai apa syarat sah pada bagi perbuatan tu. Tumak-ninah tu syarat sah bagi setiap perbuatan tu. Kena ada. Walaupun sekejap berhenti sekadar subhanallah. Tak, bukan berhenti lama pun. Kalau nak baca doa-doa zikir dalam masa kerja tu pun tak apa. Sami Allahu liman hamidah. Tak. Ada tumak-ninah. Batulah dia bila kita rokok ada tumak-ninah dia. Allahu akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah sumarfa. Bila kita i'tidal balik Nabi kata sumarfa hatta tatma'inna qa'ima. Bila kamu i'tidal sami Allahu liman hamidah hatta tatma'inna, mana kata suruh betul-betul ada tumak-ninah tu qa'ima, maknanya berdiri tegak dulu. Dia panggil tatma'inna qa'ima. Itu hadis Nabi. Maknanya betul. Masjud hatta tatma'inna sajida. Bila kamu sujud pula biar betul-betul kamu ada perbuatan namanya sujud. Kemah dahi mata. Dah sekadar subhanallah baca kat baru kita akak balik. Duduk situ. Baru sah. Ni doa Allah macam lipas kudung orang panggil laju sangat. Nak gilah ke mana? Nak pergi ke mana sembahyang kita? Tak ada tempat kita nak hamba nak kejar pun sebenarnya. Itu kita takut. Sebab tu dia panggil namanya fardu ain. Kita akan itulah. Dan insya-Allah tuan-tuan dalam aliran-aliran ni kita akan jumpa lepas pada ni mazhab-mazhab dalam akidah yang dia berlega ni sebenarnya. Dalam negara kita pun ada ni. Namanya dulu lahir Qadariyah, lahirnya Jabariyah. Namanya dengan bahasa Arab. Tak ada masalah. Kita bawa dengan besi kita bahasa Melayu tak apa. Kita nak faham gapo tu Qadariyah, apa itu Jabariyah, apa itu Murji'ah, apa itu Khawarij, kita nak kenal. Sebab benda-benda ni ada dalam masyarakat kita berlaku. Qadariyah ni orang Arab saja ustaz tak namanya Qadariyah dulu. Bila benda tu berlaku, bagaimana kita pegang benda tu akhir jadi kita. Bila kita pegang Qadariyah ni dia akan jadi kita, duduk dalam kita. Duduk dengan kita Qadariyah ni orang Kedebel lah sikit. Orang Kedebel juga Jabariyah pun orang Kedebel juga lah. Ni antara dua aliran hok suhu duduk berada berlega dalam kehidupan masyarakat Islam seluruh dunia. Ni bahayanya. Jadi hal inilah dibahas oleh ulama juga bagaimana selain daripada Ahlus Sunnah ni Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah ni, adakah mereka ni lagu mana? Status mereka lagu mana? Islam mereka tu lagu mana? Iman dia. Inilah dibahas oleh para alim ulama lah. Panjang lebar lah tuan-tuan dah. Maka kita nak cari yang betul-betul terbaik, iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fawahidatun fil jannah. Nabi kata ni je hak sah ni masuk syurga. Manhum ya Rasulullah? Siapalah mereka yang satu ni? Qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi kata inilah golongan yang aku terima. Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ambil daripada Nabi, ambil daripada al-jamaah tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampailah ulama-ulama salaf khalah sampai hari ni. Nah, jangan beri terpesong sikit Abu. InsyaAllah kita akan tengok pada kesempatan akan datang sedikit pula tentang Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Supaya kita lebih mendalami lagi akidah kita Ahlussunnah ni. Kita boleh beza mana betul mana salah. Sekadar itulah tuan-tuan dah. Nampak anggap-anggap lah kau tu. Setujulah berti dah. Setuju berti dah. Cukup sangat dah. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'in asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.